Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini Cikgu Ain akan buat taklimat ulangan mengenai permohonan UPU online bagi sesi akademik 2021-2022 sebab ada setengah pelajar yang tak sempat untuk join Google Classmeet hari itu. Jadi slideshow ni boleh dijadikan sebagai panduan lah kepada semua pelajar SPM 2020. Okey, untuk slide yang pertama, permohonan UPU online ni akan mula dibuka pada 4 Januari 2021 dan akan ditutup pada 31 Mac. Manakala pembelian nombor unit ID BSN, Bank Simpanan Nasional, akan mula dijual pada Februari 2021. Nombor unit, nombor PIN ni kita boleh beli secara online di website BSN dan ataupun melalui ATM Gyro BSN. Untuk lepasan SPM ni berdasarkan keputusan trials, sebenarnya memang kita belum habis lagi trial SPM, tapi sebaik saja sekolah dibuka, kita akan sambung dan insya-Allah rasanya sempat untuk awak dapat keputusan tu. Dan jangan risau sebenarnya keputusan untuk tawaran UPU online memang berdasarkan kepada SPM yang sebenar. Cuma trials awak tu hanya dijadikan sebagai panduan saja, supaya at least awak tahu sejauh mana awak boleh mengukur grade awak dalam sesuatu subjek tu. Okey, slide berikutnya ialah mengenai kategori pemohon lepasan SPM. Apa yang awak semua perlu tahu ialah kategori A SPM bagi 2020 mesti letak kategori A. Dalam borang ke, dalam masa nak daftar akaun ke, mesti letak kategori A. Jangan letak kategori B sebab kategori B ialah SPM pada tahun 2019 dan juga 2018. Ya. Okey, seterusnya untuk panduan memilih program, perlu ingat bahawa untuk memilih program dalam UPU ni, anda dibenarkan untuk memilih minimum 6 pilihan. Maknanya 6 pilihan program tu boleh dari gabungan program asasi dan program diploma, ataupun kalau rasa asasi itu terlalu tinggi syaratnya, kita pilih diploma je semua. Dan paling maksimum ialah 12. Maknanya antara 6 hingga 12. Jangan letak 4 pilihan saja, 3 pilihan saja. Nanti ni sistem komputer dia akan reject permohonan awak. Dan apa yang awak perlu tahu ialah ini panduan dia, iaitu yang pertama kita mesti tengok dulu syarat am, syarat khas bagi setiap universiti dia berbeza. Kemudian program yang anda minat, pilihan program mengikut keutamaan. Okey, kalau rasa bidang tu memang bidang paling suka, letaklah nombor 1 dan nombor 2, tapi kena tengok juga markah merit awak. Keempat, rujuklah kaunselor kalau rasa tak berapa faham dan sebagainya, inginkan bimbingan. Dan yang kelima, perbagaikan pilihan bidang tu. Contoh tadi, katakanlah awak berminat untuk mengambil program diploma di UiTM. Tengok di UiTM banyak sangat kos dia. So, boleh mohon, tapi janganlah awak letak katalah 12 ni 12 pilihan semua UiTM. Jangan Kalau boleh perbagaikan pilihan. Kita kalau kos tu sama tak apa, tapi perbagaikan. Contoh program perakaunan UiTM, program diploma perakaunan UiTM, program diploma perakaunan UNIZA. Macam tu perbagaikan. Okey. Seterusnya, ingat syarat am lepasan SPM. Benda ni penting harga kalau lihatkan di sini memang di universiti awam UA ataupun IPG maupun politeknik kita terbahagi kepada syarat am yang berbeza. Okey, kalau asasi, matrik dan perguruan selalunya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okey, manakala untuk program diploma pula syarat dia ialah sekurang-kurangnya 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Ingat, kepujian ni ialah maksudnya C ke atas, grade C ke atas. Lulus ni kalau D dengan E tu kategori lulus juga. Kalau gagal, jangan pandai-pandai minta lah sebab gagal memang tidak layak. Dan awak perlu ingat juga di sini Politeknik Premier, kita ada 3 jenis Politeknik Premier, iaitu Politeknik Ungkoma, Ipoh, Politeknik Shah Alam dan juga Politeknik Johor Bahru.
Ya, manakala di politeknik konvensional dia termasuk dalam kumpulan latihan kemahiran, ya, kolej latihan kemahiran, yang mana untuk program diploma dia agak lenient sikit, iaitu 3 kepujian sekurang-kurangnya dan lulus bahasa Melayu serta sejarah. Nampak ada beza, ya. Kemudian sijil pula selalunya di kolej-kolej komuniti, syarat dia lebih lagi rendah, iaitu boleh membaca, menulis, mengira, dengan syarat anda menduduki SPM. Okey, seterusnya untuk syarat khas. Syarat khas ni ialah kelayakan yang berbeza-beza yang diperlukan bagi setiap universiti, ataupun universiti awam, IPG, kolej komuniti dan sebagainya. Even matrikulasi pun dia ada syarat khas dia. Jadi apa yang perlu awak buat ialah semak, semak dulu program atau kursus diploma yang anda nak ambil tu, apa syarat khas dia. Kita boleh semak sama ada di UPU Pocket ataupun kita semak di e-panduan di portal UPU. Ya, dan juga minta perhatian bahawa program yang ada temuduga atau ujian dia ada bertanda hashtag, tanda pagar ni di tepi nama program tu. Okey, dan selalunya mereka yang ingin mohon program yang ada temuduga kena letak dalam pilihan nombor 1 hingga nombor 4. Okey, jelas Berikutnya pula, untuk dasar dan kriteria pemilihan SPM ni, selalunya ia adalah berdasarkan kepada prinsip meritokrasi, kiraan markah meritokrasi dengan menggunakan pakai 90% markah akademik campur dengan 10% markah co-curriculum. Tak apa, nanti untuk siri yang seterusnya cikgu akan tunjuk contoh macam mana nak buat pengiraan merit tu. So penting sebab apa pencapaian akademik ni memang mereka akan ambil kira sebab dia berdasarkan pada subjek-subjek yang berkaitan, Kalau aliran sains lain, aliran sastra lain. Kemudian pencapaian aktiviti co-curriculum perlu, kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan program pengajian yang dipohon, grade mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan, memenuhi syarat khas, ini penting, kena semak, lulus temuduga. Jangan awak rasa kita dipanggil temuduga, very very sure akan dapat. Belum lagi, dia akan tunggu result yang sebenar. Temuduga ni hanya nak menapis saja. Okey. Kemudian yang ketujuh, program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan. Dan yang ke-8, bilangan tempat yang disediakan. Okey. Seterusnya untuk pemilihan pelajar. Okey, jelas di sini kenapa berjaya dan kenapa gagal. Ya, sebab setiap borang permohonan yang berjaya akan diterima oleh UPU Online. Dia mesti penuhi syarat khas, dia mesti ada kekosongan tempat dan berjaya dalam saringan temuduga. Kalau tak ada temuduga, tak adalah. Dan kedudukan merit yang tinggi. Tapi kenapa gagal? Mungkin sebab tidak berhati-hati ketika memohon. Ada yang tidak tekan butang hantar, ada yang tak penuhi syarat khas. Dia hanya pilih kos je. Dia pilih nama je, dia letak saja. Dia tak tengok pun syarat tu. Okay? Dan tiada kekosongan tempat, terutamanya program kompetitif. Terlalu ramai orang yang memohon, jadi dia akan tengok kedudukan merit. So di sini, kalau merit anda rendah, memang peluang dia tipis. Okay? Berikut pula ialah tari-tari penting yang anda semua perlu tahu. So daripada fasa permohonan sekarang sehingga 31 Mac. Kemudian proses tembuga sekitar April hingga Jun. Maknanya selepas ni dia tutup lepas ditutup dan nampaknya fasa pengemas kewinian mereka akan buka lagi bila dia buka lagi sekali, awak akan masuk lagi menggunakan kata laluan. Kemudian keputusan masa ni lah baru awak akan key in keputusan SPM. Cuma tarikh dia tidak letak lagi sebab kita tak tahu bila SPM result SPM yang sebenar akan diumumkan. Berikut ialah 15 panduan permohonan. Kalau ikutkan dia macam rumusan lah tapi sekarang memang kita dah boleh masuk untuk daftar saja. Cuma yang ini apabila nombor PIN telah dijual. Boleh masuk sekali lagi ke portal rasmi. Masa ni dah tahu dah kategori A dan semak syarat tu kita boleh buat sekarang. So tak payahlah masa tu baru nak semak kan. Takut nanti dia hang bila ramai-ramai serentak semak kan. Kemudian kiraan merit dan semak juga trend permohonan dan penawaran. Kenal pasti kalau katakan contoh diploma seni reka grafik, berapa dia punya merit.
Ya. Jadi kalau merit anda masih berada dalam lingkungan tu, boleh mohon, tak ada masalah. Semak juga laluan kerjaya, ya, ada dalam dashboard UPU online. Isi permohonan UPU, pastikan anda mengisi semua maklumat yang bertanda dengan lengkap. Pilih program, ya, cikgu dah sebut tadi, pilih 12 kalau maksimum. Kalau tak cukup 12, pilih 6 saja. Okay. Lengkapkan borang permohonan, klik simpan, ya, jangan tak simpan, ya. Dan pastikan juga anda cetak supaya apa-apa hal berlaku kita ada rujukan, ya. Simpan slip. Kemudian semakkan dan kemaskini permohonan adalah tanpa had. Maksudnya anda boleh ubah sehinggalah ke tarikh tutup beberapa kali yang anda inginkan. Okey, itu saja untuk siri yang pertama. Terima kasih semua.